Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita bersama Cikgu Zam untuk kelas PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk darab perpuluhan. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua. Cikgu harapkan semuanya dalam keadaan sihat. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah mendarab perpuluhan. Okey, apa standard pembelajaran kita pada hari 2.3? Mendarab perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan 100 dan 1,000. Okey, 100 dan 1,000. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 76 dan juga 77. Okey. Pada buku teks tu kita boleh tengok kalau ikutkan soalan dia darab dengan 10 ni. Okey. Didarabkan dengan 10 ditunjukkan dalam bentuk lazim. Gunakan bentuk lazim ni. Walaupun bentuk lazim ni salah satu cara lah. Tetapi tak nak kamu guna bentuk dengan 10, 100 dan juga 1000. Okey, kenapa? Kerana kita ada kaedah ataupun cara. Mungkin ramai dah tahu dan kalau dah lupa kita tengok selepas ini ya. Okey. Kedua tu, okay, kalau kamu tengok ada yang murid lelaki berbasikal tu, dia kata dia berulang-alik dari rumah ke sekolah sebanyak 2 sebulan. Dia ulang alik ya. Okey. Dan dibagi di sini jarak pergi dan baliknya 1.04. Hitung jumlah jarak yang dilalui. Hitung jumlah dilalui. Jadi sudah tentu kena darab lah. Dia nak jumlah jarak. Jadi kena darab. Didarabkan dengan 1.046 dan kalau kamu tengok kaedah yang digunakan adalah bentuk lazim. Cikgu Musa apa? Sebenarnya masih ada cara lain yang kamu boleh guna selain bentuk lazim. Untuk mendarab kita ada kaedah yang cikgu tunjukkan pada kelas dulu yang lepas lah. Sewaktu kita bersekolah dulu. Okay. Yang pertama bentuk lazim, yang kedua lattice dan yang ketiga kaedah tangga. Okay, jadi kita nak tengok semula. Cikgu terus kepada contoh kita pada hari ini. Yang mana hari ini cikgu nak tunjukkan beberapa contoh melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. Okey, kita sama-sama tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama melibatkan pendaraban dengan satu digit. 6 darabkan dengan 14.35. Ini ada nombor perpuluhan di mana tempat perpuluhannya ada dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu akan tunjuk 3 kaedah. Okey, ketiga-tiga kaedah. Yang pertama dengan kaedah bentuk lazim dululah. Bentuk kaedah yang biasa kita gunakan. Cara satu iaitu bentuk lazim. Okey. Baik, okey, jadi kita ambil tulis nombor yang lebih banyak digitnya, bilangan digitnya, letakkan di atas. Jadi 14/35 darabkan dengan 6. Okey. Baik, seterusnya kita darabkanlah 5 darab 6, 30, sifar di bawah, 3 di atas, 3 darab 6, 18, 18 tambah 3, 21. Okay, seterusnya 4 darab 6, 24 tambah 2, 26. 1 darab 6, 6 tambah 2, 8. Okey, jadi dapatlah 86, jangan lupa letak titik. 86.1 sifar. Macam mana kita nak tahu di mana kita nak letak titik? Okey, tolong dengar betul-betul. Caranya senang saja. Kita tengok pada soalan. Kalau soalan diberi selepas titik ada dua tempat ataupun 2 angka. Selepas titik ada 2 digit. Jawapan pun mesti sama. Selepas titik mesti 2.
Kalau soalan diberi lepas titiknya 3 digit, jawapan pun mesti sama 3 digit. Boleh faham ya? Okay, pastikan ingat tu. Dia punya cara kita nak tentukan di mana kedudukan titik pada jawapan akhir. Okey, kita seterusnya kita nak tengok cara yang kedua. Itu selesai cara yang pertama, rasanya tak ada masalah. Kita nak tengok cara yang kedua. Cara yang kedua iaitu menggunakan kaedah kekisi. Okey, kekisi ataupun juga dikenali sebagai lattice lah. Okey. Masih ingat caranya? Harap-harap ada yang masih ingat ya. Baik, cikgu tulis semula soalannya 14.35 darab 6 ya. Okey. 6 darab 14.35. Okey, untuk kaedah kekisi daripada soalan diberi pastikan kamu kira dahulu berapa bilangan digit. Okey, kita ambil yang 14.35 ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? 4 digit. Jadi, kamu mesti buat 4 kotak lah. Cikgu gunakan warna apa ya? Warna biru lah. Warna biru. 2, 3, 4. Okey, pastikan kamu guna pembaris ya. Supaya lebih cantik, lebih kemas dia punya kotaknya. Okey, seterusnya nak tulis dia punya ni pun dulu pun boleh. Nak tulis dia punya nombor dulu pun boleh. 1, 4.35 darabkan dengan 6. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Apa boleh bagi tahu? Ya, apa yang kita belum buat di sini? Apa yang belum lengkap pada petak lattice ni, kotak lattice ni? Darabkan kepada belum. Jangan darab dulu. Sebelum darab, apa yang belum lengkap ni? Lorekkan. Pula kena lorek. Ini bukan soalan suruh lorek. Tak perlu nak lorek-lorek. Lorong. Lorong ni. Selepas tu barulah kita darab. Okey? Okey, kita darabkan. Okey, jadi 5 darab 6, 30. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. 1 darab 6, sifar 6. Okey. Seterusnya kita nak tuliskan dia punya jawapan lah. Jawapannya mengikut lorong Ini lorong yang pertama. Sifar. Tambah. Lorong kedua. 8 tambah 3 tambah 8. 3 tambah 8 jadi 11. 1 nak bawa ke mana? Bawa ke lorong sebelah ni. Bawa ke lorong sebelah 1. Jadi 1 tambah 4 tambah 1 jadi 6. 2 tambah 6, 8. Sifar. Okey, sekarang tarik anak panah. Pastikan tarik anak panah. Sifar, tulis je lah. Sifar 8, 6, 1, sifar. Jangan lupa dia punya titik perpuluhan ya. Kalau tulis macam ni, confirm salah. Memang salah. Kalau kamu tulis tanpa titik, jawapannya salah. Mesti ada titik. Di mana? Okey, cuba tengok kedudukan titik sini ya. Dia mesti sama. Jadi titiknya mesti kat sini. Jadi automatik titiknya di sinilah. Okey, jadi jawapannya 86.1 sifar. Tak letak sifar kat depan tu. Ya, tak letak pun tak apa. Sebab kita masih lagi sebut sama kan. Di depan tak perlu tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, seterusnya cara yang ketiga. Okey, cuba tengok cara yang ketiga iaitu cara apa tadi? Tangga. Ya, cara tangga. Okey, tangga Baik, cikgu tulis semula soalannya 6 didarabkan dengan 14.35. Baik. Pertama kena lukis anak tangga lah. Okay, lukis anak tangga dahulu berdasarkan bilangan digit pada nombor. 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit jadi kita lukis 4 anak tangga. 1,
2, 3, 4. Okey. 4 anak tangga. Jadi kita garis di bawahnya. Okey. Dan barulah kita darabkan. Okey. Barulah boleh darab. Nak darab macam mana? Ini yang mungkin ada yang buat silap. Jadi tolong tengok betul-betul. Bermula dari depan ya. Bermula dari depan. 1 darab 6 dahulu. 1 darab 6 berapa? 6 lah. Jadi tulis di mana? Di bawah tangga. Sifar 6. 4 darab 6. 24 di bawah dia. 3 darab 6. 18. 5 darab 6. 30. Okey, sekarang kita dah selesai darab. Dan tinggal kita nak tulis dia punya jawapan lah. Apa nak buat? Kita tambahkan mengikut dia punya baris kelajur ni. Okey, sini akan jadi sifar. 8 tambah 3, 11. 1 naik atas. 1 tambah 4 tambah 1 jadi 6. 6 tambah 2, 8. Okey. Dan jangan lupa dia punya Titik perpuluhan. titik perpuluhan sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, jikalau soalannya selepas titik ada 2, maksudnya 2 tempat perpuluhan, 2 tipi tu tempat perpuluhannya. Jawapan pun sama. Kenapa jawapan Mesti sama? Kenapa jawapan sama yang tadi? Kenapa jawapan sama? Dah soalan yang sama memang jawapan sama lah. Oh. Tak perasan soalan yang sama ke cikgu ambil? Okey? Jadi cikgu kecilkan sikit supaya kamu nampak ketiga-tiga cara. Okey, tak apa. Nanti kamu boleh tengok balik daripada video cikgu akan kongsikan nanti. Okey, inilah ketiga-tiga caranya. Yang pertama bentuk lazim, yang kedua lattice, yang ketiga tangga. Boleh pilih mana-mana cara. Cikgu tak wajibkan kamu guna bentuk lazim, cikgu tak wajibkan kamu guna lattice dan cikgu tak wajibkan kamu guna tangga. Kamu boleh pilih mana yang kamu rasa apa? Senang. Mestilah kita pilih cara yang kita rasa senang. Okay? Kalau susah tak payah buat. Ambil yang cara yang senang. Jangan menyusahkan diri. Kecuali kamu memang mahir ketiga-tiga. Kali ni aku nak buat, mula-mula soalan pertama nak buat bentuk lazim. Soalan kedua nak buat lattice. Soalan ketiga nak buat tangga. Tak ada masalah, lagi bagus kan. Okay, sekarang kita nak tengok contoh yang kedua. Mendarab dengan 2 digit. Kalau tadi 1 digit, sekarang 2 digit. Okey, contoh yang kedua. Soalannya 42 didarabkan dengan 15.073. Yang ini adalah 3 tempat perpuluhan. Kalau selepas titik ada 3 digit, kita panggil 3 tempat perpuluhan. Tengok dahulu cara yang pertama. Cara 1 iaitu bentuk lazim. Okey. Untuk mendarab dengan 2 digit, dia ada sedikit berbezalah berbanding dengan mendarab 1 digit tadi. Jadi sama-sama tengok. Baik, macam contoh tadi, kita ambil nombor yang besar lah, letak di atas. Okay. 15.073, bukan nombor yang besar tapi bilangan digitnya lebih banyak. Okay. 15.073 didarabkan dengan 42. Okay. Ramai yang masih lagi bermasalah sebenarnya nak guna apa? Kaedah bentuk lazim melibatkan darab dengan 2 digit ni. Kalau darab 1 digit okey lagi. Bila darab 2 digit ni ramai yang memandai-mandai. Dia cakap dia dah pandai tapi sebenarnya belum mahir lagi sebenarnya. Okey. Pertama sekali kita darabkan dengan 2 lah. Okey, 15.073 ni darab dengan 2 dahulu. Okey, seterusnya kalau sifar tambah 1, 1. Okey, 5 darab 2, 10 sifar di bawah, 1 naik atas, 1 darab 2, 2. Sebelum darab dengan 4 ni, apa kita nak buat? Ada tak siapa-siapa yang masih ingat? Apa cikgu pesan? Perpuluhan.
Ha. Letak titik. Letak titik. Mana ada letak titik? Letak itu. Titik. Ha? Tambah sifar di mana? Kat belakang. Kat belakang mana? Belakang 6. Belakang 6. Bukan belakang 6 pula. Sekejap. Depan 6 ke? Bawah. Bawah kosong. Bawah. buat sifar. Bawah. Bawah kosong. Betul lah tu. Tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, katakan kamu tak letak sifar. Nanti jawapan lain. 3 darab 4, 12. 2 di sini sebabnya. Sebab ramai yang akan tersilap di sini. Okey. Oh, kena bawah. Okey, cikgu pandang balik. Jadi kedudukan pastikan sebenarnya di sini, 2 di sini. 2 sebab yang tadi Okey, kita tulis. Tambah 1, 29. 9 di bawah, 2 di atas. Sifar darab 4, sifar. Tambah 2, 2. 5 darab 4, 20. Sifar di bawah, 2 di atas. 1 darab 4, 4. 4 tambah 2, 6. Okey. Sekarang barulah betul. Apa kita nak buat sekarang ni? Kita nak tambah. Okey, di sini 6. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 9, 10. Di sini 3. 3, 6. Ada lagi tak yang belum dia buat? Tak ada. Tak ada. Kalau Itu tak ada, kalau tak tulis ada, sikit. salah lah jawabnya. Kenapa cikgu cakap salah? Ada tertinggal. Perpuluhan titik Titik perpuluhan. Tolong alert dengan Lupa. titik perpuluhan ya. Ini ada titik perpuluhan, jangan lupa. Lupalah yang apa tu? Mengakibatkan kamu salah nanti. Okey, pastikan macam cikgu cakap tadi, selepas titik ada 3, kalau tak ada 3 tempat, ada 3 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2, 3, jawapan pun sama 1, 2, 3, jadi kedudukan titiknya di sini. Okey? Boleh faham ya? Okay, Boleh. ini jawapannya. Baik, kita ke kaedah yang kedua, iaitu lattice. Soalan yang sama ya. 22 didarabkan dengan 15 perpuluhan sifar 73. Okey, ini soalannya. Baik. Sama juga macam tadi, kita lukis dahulu dia punya petak lah. Okey, bergantung kepada bilangan digit ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mesti ada 5 petak. Dan kita perlu panjangkan dia sedikit berbanding dengan yang pertama yang tadi. Kenapa? Sebab ini darab 2 digit. Okey, panjangkan macam mana? Okey, cuba tengok. Panjangkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu garis. Dan garis di bawahnya. Kenapa jadi macam ni? Sebab darab 2 digit. Ya, dan kita tulis dahulu soalannya 1, 5 perpuluhan. Titiknya di sini ada 5, sifar 73. Darabkan dengan 42. Dan jangan lupa buat dia punya lorong. Lorong cikgu bengkok-bengkok dah ni. Sebab apa bengkok? Sebab tak guna pembaris. Jadi mohon kepada kamu supaya guna pembaris. Okey, okey lah tu. Walaupun tak nak bengkok tapi okey lah kan. Baik, kita teruskan dengan proses darab lah. Okey, kita mula dengan 4 dahulu. Okey, jadi 3 darab 4, 12. 7 darab 4, 28. Sifar darab 4, sifar. 5 darab 4, 20. 1 darab 4, 4. Jadi tulis sifar 4 di situ. Okey, seterusnya kita darab dengan 2. 3 darab 2, sifar 6. 7 darab 2, 14. Sifar darab 2, sifar. 5 darab 2, 10. 1 darab 2,
Sifar 2. Okey. Seterusnya apa kita nak buat? Tambah. Tambah mengikut Lorong. Ya, betul. Okey, kita tambahkan mengikut lorong. Lorong yang pertama 6. Lorong kedua 2 tambah sifar tambah 4. 6. 6. Lorong ketiga 181. 9. 10. Sifar bawa ke sebelah. Lorong seterusnya 2 dengan 1. 3. Lorong seterusnya 1 dengan 2. 3. Lorong seterusnya 2 dengan 4. 6. 6. Dan yang lorong yang akhir sekali sifar lah. Okey, seterusnya kita tarik anak panah dan tulis balik dia punya jawapan tadi. Sifar 6, 3, 3, sifar 6, 6. Di mana kedudukan titiknya? Di tengah. Tengah-tengah di tepi apa? Di tepi 3. Tepi 3. 3 yang ni ke yang pertama ke yang kedua? Kedua. Kedua. 3 yang kedua ya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada soalan selepas titik ada 3 digit, jawapan pun sama. Okey, jadi titiknya mesti di sini. Okey, dia mesti sama. Okey, itu cara yang kedua iaitu lattice. Kita tengok pula cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan kaedah tangga. Okey, menggunakan kaedah tangga. Cara 3 kaedah tangga. Okey, cikgu tulis semula soalannya. 42 darabkan dengan 15.073. Okey. Step yang pertama, apa kita perlu buat? Kita kena lukis tangga lah. Okey, anak tangga. Lukis anak tangga berdasarkan bilangan digit pada nombor. Jadi ada 5 digit, kita lukis 5 anak tangga. Kenapa 6? Jangan titik jangan kira ya. Kita kira digit saja. Jadi 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, gariskan di bawahnya. Okey, yang pertama kita darabkan dengan 4 dahulu. Darab dengan nombor ataupun digit depan, paling depan. Digit 4. 1 darab 4. Apa? Sifar 4. Tulis di bawah anak tangga ya. 5 darab 4. 20. Sifar darab 4. Sifar. Pastikan tulis 2 digit. Jawapan mesti tulis dalam bentuk 2 digit macam ni. 7 darab 4. 28. 3 darab 4. 12. Okey, seterusnya kita nak darabkan dengan 2. Kalau tadi darab dengan 4, sekarang kita darab dengan 2 pula ya. Okey, 1 darab 2. 2. Di mana kita nak tulis? Bawah. Tengok ya, betul tak cikgu tulis kat sini? Betul ke salah? Sifar 2 di situ. Salah. Kalau salah di mana sepatutnya? Atas tangga dia. Atas sekali. Bukan. Paling atas. Ikut tu. Kat mana sepatutnya? Kalau salah. Yang 2 tu letak kat sebelah kosong. Yang 2 tu letak sebelah sifar. Macam mana? Tak faham cikgu. Yang bawah. Susah dekat. Okey, yang tentunya yang ni memang salah. Okey, yang betulnya tengok. Di atas anak tangga paling atas. Sifar 2. Ini yang sebetulnya. Okey. Di mana? Paling atas. Anak tangga paling atas. Okey. Seterusnya 5 darab 2. 10. Sambunglah bawah dia. Terusnya sifar darab 2. Sifar. 7 darab 2. 14. Dan akhir sekali 3 darab 2.
Sifar 6. Oh, sifar 6. Jangan tulis 6 Tolong ingat, jangan tersilap di sini. Itu sebabnya cikgu suruh tulis 2 digit. Di sini akan ada yang tersilap tulis 1 darab 2, 2. 2 je dia tulis. Itu yang salah. Sedangkan sepatutnya ditulis sifar 2. Okay. Sama juga dengan 6 ni. 3 darab 2, 6. Okey, tulis 6 je. Itu salah. Mesti tulis sifar 6. Okay. Terusnya kita tambahkan. Okey, jadi jawapannya ialah bawah yang pertama sekali 6. 4 sifar 2, 6. 181, 11, 10. Bukan 11 ya, 10. 1 bawa ke sebelah. 1 dengan 2, 3. 2 dengan 1, 3. 4 dengan 2, 6 sifar. Okey, titiknya di mana? Titik ke mana? Tepi sifar. Di tepi sifar. Sifar di mana? Sifar ni kan? Di tepi 3. Betul. Okey, jadi Di antara 3 dan 6. antara 3 dengan sifar ni. Dia punya titik. Okey, selesai mendarab dengan 2 digit. Jadi pastikan kamu boleh bezakan. Okey. Bagaimana mendarab 2 digit dengan 1 digit tadi ya. Boleh bezakan. Baik, kita nak teruskan dengan mendarab 10, 100 dan juga 1000. Ini senang saja. Pastikan kamu tak melakukan kesilapan dah sebab ini senang saja. Okey, cuba tengok contoh seterusnya iaitu contoh yang ketiga. Contoh 3. Okey. Diberi soalannya 10 darab dengan 1.46. Okey. Macam cikgu bagi tahu pada awal kelas kita tadi, yang kita tengok contoh dalam buku teks tu, cikgu tak galakkan kamu guna bentuk lazim. Sebab apa? Sebab kita ada cara yang lebih lagi cepat, iaitu kaedah gerakkan titik ataupun lompat. Ataupun gerakkan titik. Okey, nak gerak titik macam mana? Okey, cuba tengok. 10 dia ada 1 sifar, betul? Jadi kita lompat satu tempat saja. Lompat 1 kali je bermula dari titik. 1 kali ke mana? Ke kanan. Kalau darab ke kanan. Kalau bagi baru Bagi ke kiri. Okey. Kalau nak tahu tengok tangan kamu lah. Okey, tangan kamu kan. Tangan kanan dia bentuk macam huruf D kecil kan. Tangan kiri bentuk macam huruf B kecil. Betul tak? betul? D untuk darab, B untuk bahagi. Cuba tengok ibu jari menghala ke mana. Untuk kalau darab menghala ke kanan, kalau bahagi menghala ke kiri. Jadi itulah arah lompatan. Okay? Jadi kita lompat 1 kali, sekarang titiknya berpindah di sini. Jadi jawapannya ialah, apa jawapannya? 14.6. Yes, 14.6. Itu sahaja. Senang kan? Yang kat depan tu tak payah tulis. Depan apa? Yang 10 tu. Nak tulis buat apa? Sekarang kita nak darab dengan 10. Apa kena mengena dengan 10 ni? Jangan tulis pula. Pergi tambah 10 pula ke depan. Itu salah. Sekarang kita nak darabkan nombor ni. Jangan pergi tambah sifar 1 pula. Macam biasa. Okay, seterusnya contoh yang keempat. Ini kalau melibatkan 100. Dia sama saja. Kalau tadi 10, yang ini 100. 100 ada berapa sifar? 100 ada berapa sifar? 2 sifar. Okey, 100 darab dengan 78.635. Okey, kalau 100 kita lompat berapa kali? 2 kali. Jadi lompat 2 kali bermula dari titik 1, 2. Okey, sekarang apa jawapannya? Siapa boleh beritahu? Apa jawapannya?
Siapa tu cakap tak jelas suaranya? Dia akan jadi 7, 8, 6, 3, perpuluhan 5. Ataupun dalam sebutan yang betul 7,863,5. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang terakhir yang melibatkan anu. Ada anu juga ya. Melibatkan anu. Okey, contohnya diberi A. A ni sebagai anu ya. 21.405 sama dengan 2140/5. Jadi A ni sama dengan berapa? Okey, cuba tengok betul-betul. 100. 100? Macam mana boleh dapat 100? 100. Macam mana kita nak tahu A tu 100? Perpuluhan. Kita tengok titik perpuluhannya. Nampak? Pada mulanya titiknya berada di sini kan? Selepas 1. Seterusnya pada jawapan dia beralih di sebelah sifar. Dia beralih 2 tempat. 1, 2. Dia beralih ke sini. Bermaksud dia lompat 2 kali, bermaksud darabkan dengan 100 sebab 2 Jadi A sama dengan 100. Itu saja. Kita tengok titik pun dah tahu dah. So tak payah nak tunjuk jalan kerja apa-apa yang ni. Terus tulis A sama dengan berapa. Okey. Jadi selesai ke-5 contoh yang cikgu nak tunjukkan. Okey, dan cikgu harap apa yang cikgu terangkan, apa yang cikgu jelaskan tadi semuanya boleh faham. Dan untuk latihan. Okey, latihan buka muka surat 77 Muka surat 77 cikgu akan tandakan mana yang kamu kena buat. Okey, muka surat 77 ni. Okey, nampak ya? Okey, soalan mana yang cikgu nak kamu buat? Okey, soalan nombor 1 A, D, G. A, D, G, H dan juga A. A, D, G, H nombor 1, nombor 2 A. Bagi yang nak jawab semua macam biasa amat dialu-alukan, amat digalakkan. Okey, jawab dalam buku MT2. Ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada. Semua jelas ya apa yang kena buat, semua faham. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh jawab soalan dengan baik dan dengan betul dan kamu boleh ingat apa yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, jadi sekiranya tidak ada sebarang masalah ataupun soalan, cikgu tamatkan kelas kita untuk hari ini. Jadi terima kasih lagi sekali kepada yang join kelas dan selamat menjawab soalan yang diberi. Okey, assalamualaikum. Bye bye.